Okey, baik, kita akan tengok, kita akan lihat kepada whiteboard anda, apa yang anda dah tulis dalam whiteboard. Okey, kita akan tengok jawapan. Betul tak caranya? Sepatutnya tak ada masalah sangat kalau anda dah mengikuti act puzzle, okey, dan mengikuti video pembelajaran yang diberikan. So, kita besarkan sedikit. Okey, nampak tak pada skrin? Okay, kita tengok nampak tak pada skrin? Alright. So, tengok di sini. Okey, kita tengok jawapan siapa dulu. Okey, kita tengok jawapan siapa dulu. Okey, ni jawapan Akmal. Okey, ni jawapan Akmal. Akmal dah dalam proses mengira dah tu. Okey, ada titik A, ada titik B, cantik dah tu. Ada P kan? Okey, nampak ke? Nampak ke? Okey, kemudian kita ada dia punya ratio. Okey, kemudian dia dah darab 7 darab 3, 3 darab 2. Okey, dapat negatif 15 per belum bahagi tu Okey, kita tengok yang lain dulu Kita tengok ke kanan sedikit. Okey, kita tengok ke kanan sedikit. Kita ada nampak, awak nampak ke? Kamil belum lagi, ni Akmal tadi, Amir baru lukis gambar. Okey, Faris kita nampak ada koordinat, ada ratio. Okey, belum buat apa-apa lagi. Cik Wan tulis formula. Okey, kemudian Aina tak ada. Aina cara tulis koordinat tu salah Aina. Aina tengok dekat tengah-tengah tu Aina. Dekat koma tu tak perlu bracket. Aina dengar tak? Dekat koma tu tak perlu bracket. Bracket kita hanya hujung kiri dengan hujung kanan sahaja. Okey, hujung kiri dengan hujung kanan je. Aina boleh padam yang selebihnya tu. Aina jawab tak perlu gambar rajah Okey, so mana yang dah terror tu rasa tak perlu gambar rajah, tak buat pun tak apa, tak ada masalah. Okey, yang ini jawapan Intan. Kita tengok jawapan Intan ni nampak macam cantik dah. Okey, semua dah ada. Cuma Intan tahu tak apa kesilapan? Intan lupa buat bracket. Okey, Intan lupa buat bracket. Ini koordinat koordinat mesti ada bracket. Okey, ini ialah koordinat. Koordinat mesti ada bracket. Okey, betul kan Intan? Okey, kita tengok Fizana. Saya suka cara Fizana ni sebenarnya. Saya suka buat asing-asing. Okey, tapi dalam contoh, dalam latihan tu semua saya buat sekaligus. Tapi saya lebih suka buat asing-asing. So, siap dulu X, siap dulu. Ni Y pula bagi ni. Ni Y ni Fizana. Yang bawah ni Y. Depan tulis Y, belakang tulis X. Nampak tak Fizana? Fizana, koordinat Y. Tulis koordinat Y tapi di situ type X. Okey, kita baiki Y. Yes, kita kena tuliskan jawapan akhir kita dalam bentuk koordinat. Okey, kita tulis dalam bentuk koordinat. Koordinat kena ada bracket. Okey, Intan dah baiki. Alright, kita tunggu Fizana baiki sikit. Yang lain-lain saya belum nampak lagi. Okey, Aina pun dah baiki. Kita tengok Isyad. Isyad baru ada gambar. Okey, Najla dah siap. Cantik dah tu. Okey, yang akhir ni yes, buat asing-asing senang. Okey, kemudian kita masukkan perfect Najla. Ain. Okey, darab 2, darab 3. Okey, buat asing-asing begitu. Okey, dapat jawapan dah. Okey, 3, 2. Alright. Tapi Ain pakai cara lain ke? Kenapa dia punya darabnya macam tu Mana nisbah 3, nisbah 2 terus tulis macam tu Tak apalah, asalkan anda faham Okey, kemudian yang ini dah tengah buat B Okey, tengok Syahira dah tengah buat B dah. Okey, boleh teruskan, tak ada masalah. Kita praktis balik sementara kita tunggu kawan-kawan kita buat ni. Okay, kita tengok ada apa lagi. Okay, Yasmin on the way. Sebenarnya kan saya nak beritahu formula tu tak salin pun tak apa Okay, formula tu tak salin pun tak apa. Kita boleh direct buat. Okay, Zarul dah siap. Okay, buat asing-asing. Asalkan kita faham apa yang kita buat. Okay, sekiranya anda betul-betul yakin baru saya kata tak payah buat gambar rajah. Okey, kalau betul-betul yakin baru kita tak payah buat gambar rajah. Kalau kita tak sure sangat buat gambar rajah lebih baguslah. Ni Najla punya. Okey, cantik je. Alright.
So kebanyakannya sebenarnya dah tahu Okey, kebanyakannya sebenarnya dah tahu. So kita bincang kita punya latihan Kita bincang kita punya latihan. Kita pergi balik kepada kita punya PowerPoint. Okay, kita pergi balik kita punya PowerPoint. Jadi dalam soalan ini sebelum ni saya dah maklumkan. Okey, dalam video kita saya dah maklumkan, dalam app puzzle pun saya dah maklumkan cara kita nak selesaikan kita lukis gambar raja. Gambar raja tu hanya untuk menunjukkan kita mana titik pertama, mana titik kedua. Kemudian rasionya kita baca dari kiri ke kanan. Kita bukan lukis gambar yang betul-betul pada koordinat dia bukan yang macam tu. So untuk soalan A ni kita ulang balik apa yang saya dah tunjuk dalam app puzzle. Kita buat satu straight line di situ. Okey, kita buat satu straight line di situ. Ni straight line dia. Okey, kita buat satu straight line di situ. So bila kita baca ayat dia kata titik P membahagi divide lah ya. Okey, garis yang menyambungkan titik A dan B. You nampak tak? Dia sebut titik A dulu. Lepas tu baru dia sebut titik B. Maksudnya titik A akan berada di kiri, kemudian titik B akan berada di kanan. So kita pun plot lah. Titik A tu biar duduk di kiri. Kemudiannya titik B biar duduk di kanan macam tu. Kita baca dari kiri ke kanan. Kita ilustrasi pun dari kiri ke kanan. Jangan tanya saya, cikgu negatif 7 kat kiri. Tak, saya nak ilustrasikan dia punya kedudukan dengan dia punya ratio sahaja. Okey, dia punya ratio sahaja. Gambar ni pun tak ada markah. Gambar ni cuma membantu kita nak masukkan kita punya nilai dengan betul. Okey, kemudiannya dia punya ratio kita pun baca dari kiri ke kanan. Okey, kiri ke kanan. Semua kita baca dari kiri ke kanan. Okey, tak payah susah hati fikir mana negatif, mana positif. Jadi kita ada apa di situ? P di situ. Okey, itu ialah P. Jadi P ialah okey, mana kita punya ratio? Okey, 3, 2. So, kita baca rasionya dari kiri ke kanan. Lepas tu, kita laksanakan kita punya darab silang. Maksudnya, koordinat ni semua kena darab dengan 3. Koordinat yang ni semua kena darab dengan 2. Sepadan dengan color dia. Okey, sepadan dengan color dia. So, yang biru darab dengan biru, merah darab dengan merah. Jadi, bila kita buat asing-asing lah ya. Kalau boleh, kalau you rasa selesa nak buat sekaligus, boleh buat sekaligus. So sini ialah X ya. Okey, ini ialah koordinat X, ini ialah koordinat Y. Jadi bila nak selesaikan koordinat X, kita pakailah yang X ya. Negatif 7 darab 3, then we obtain negative 21. 3 times 2, kita dapat 6. Lepas tu divide kan dia punya section yang ada di sini lah. So 3 plus 2 ni kan ada 5 di sini. So ini untuk X. Okey, ini untuk X. Kemudian kita buat untuk Y pula kan. So kita buat untuk Y, kita ambil koordinat Y. So 2 times 3, kita dapat 6. Kemudian 7 times 2, kita dapat 14. So divided by 5. Macam tu. Lepas tu kita kira lah ya. Yang ini anda kira. Nak kira congak boleh. Kalau tak boleh congak, pakailah kalkulator. Tak kisahlah. Okey, pastikan jawapan akhirnya mesti bracket. Okey, sebab ini adalah suatu koordinat dan mestilah dalam bentuk termudah. Kalau boleh bahagi, kita bahagi. Kalau boleh kecilkan, kita kecilkan. Baru betul. So, P adalah negatif 3, 4. So, semua yang menjawab tadi dah betul. Okey, semua yang menjawab tadi dah betul. Okey, saya nak fokus kepada sebelum tu kita tanyalah soalan dulu kan. Baru 32. Sedihnya lah kelas awak ni. Okey, siapa dah faham nombor 1A ni 100%? Angkat tangan. Kita ada 31 orang je. Maksudnya ada 9 orang lagi tak ada ni. Tapi secara nama tu macam tak betul je. Baru 23, 24. Okey, 24. Maksudnya ada 7 orang tak angkat tangan. Saya nak tahu 7 orang tu bahagian mana yang tak faham. Boleh saya bantu anda? Yang tak angkat tangan tu. Kan sebenarnya dia masuk je kelas, dia tak ada bersama kita. 26. Ada 5 orang lagi yang tak angkat tangan. 28.
Ada 3 orang lagi yang tak angkat tangan. 3 orang tu siapa? Boleh tolong tengok tak 3 orang tu siapa? You boleh lihat ke siapa yang angkat tangan, siapa yang tak angkat tangan? Bila saya tengok balik senarai nama orang yang sama, tak nampak pun siapa yang tak angkat tangan. Dekat dekat awak punya paparan nampak tak? Siapa angkat tangan, siapa tak angkat tangan? Zaro nampak ke siapa angkat tangan, siapa tak angkat tangan? Nampak? Okey, Syaira tolong tengok siapa tak angkat tangan. Ada 2 orang yang tak angkat tangan. Saya nak tahu 2 orang tu siapa. Syaira tolong tengokkan. Oh, nampak tapi susah nak cari Saya nak tahu adakah dia masuk kelas. Tak apa, biarlah dia. Okey, biarlah dia. Okey, saya nak tahu sama ada dia masuk kelas tapi dia tak ada depan laptop ke, tak ada depan handphone dia dan sebagainya. Tak apalah. Okey, jadi soalan satu ni tak apa, kita biarkan mereka Okey, nanti kita tengok apa yang kita boleh bantu pada mereka ni. Sebab skrin saya ni pun tak nampak semua sebenarnya. Okey, jadi kita masih ada kurang 7 orang. 8 orang ni masih tak masuk kelas ni. Okey, jadi nombor 1 ialah yang paling mudah. Itu ialah aras yang paling rendah. Okey, itu ialah aras yang paling rendah. Kita turun tangannya, kita tengok yang kedua ni. Okey, so bila kita tengok yang kedua ni, last week bila saya tengok you jawab puzzle tu, saya ada masuk soalan ni. Saya tanya balik apa maksud ni. Okey, apa maksud ni? Saya terangkan semula. Sebenarnya saya dah bagi tahu senang je nak baca. Senang sangat nak baca. Kita baca silang juga. You tengok betul 2AP nisbah PB. Okey, bila tak ada nombor maksudnya dia satu. Okey, tak ada nombor maksudnya dia satu. Okey, tak ada nombor maksudnya dia satu. Okey, jadi bila kita baca, kita akan baca silang juga. Maksudnya AP dengan dia ni. PB dengan dia ni. Jadi kita ada AP nisbah PB. Kita bacalah AP 1. PB 2. Saya tengok ramai juga yang salah soalan ni dalam app puzzle tu. Okey, kenapa salah? Saya dah terangkan dah dalam video, saya dah terangkan. Nampak sangat you tak tengok kan video tu kan? So mana yang tak tengok lepas ni tolong tengok So kita tengok ratio dia macam tu. Okey? So sekarang ni saya nak tanya screen jadi blur. Tunggu saya sekejap Okey, tak apa. Saya display dua. Okey, kadang-kadang blur, kadang-kadang tak Jadi saya share juga. So kalau blur, tengoklah mana-mana satu. Okay, mana-mana satu pun boleh. Dua-dua ada di situ Okey, jadi kita ada ratio ni. Okey, ratio ni penting ratio ni penting. Ini kira nombor soalan B ni. Soalan B ni kiranya aras dia dah tinggi sikit lah dari A. Okey, dia dah tinggi sikit dari A sebab dia ada ratio-ratio. So ratio ni kita ada banyak cara yang berbeza. Okey, saya nak tanya ratio ni yang saya baru terangkan ni, awak faham ke tidak? Okey, kalau faham, sila angkat tangan. Razin dengan Daniel ni dari tadi ke tak turun? Okey, make sure betul-betul faham Kalau ada benda yang tak faham, tolonglah tanya. Sebenarnya betul-betul tak susah maths ni. Yang penting kita dah faham konsep dan kita rajin buat latihan. Okey, saya nampak ada 23 orang yang angkat tangan. Okey, 24. Maksudnya ada 9 orang lagi yang tak faham ni. 26 ke lambat angkat tangan ke macam mana? Ke saya lambat, saya nampak respon tu lambat. Okey. 29. Selamat datang siapa yang baru masuk tu. Lain kali kita awalkan sedikit Okey, lain kali kita awalkan sedikit. 29 maksudnya ada 5 orang lagi yang kurang jelas. Okey, 5 orang lagi yang kurang jelas. Apa yang dia kurang jelas? Okey, kita tengok kita cerita lagi satu. Kita cerita yang bawah ni pula. Okey, kita cerita yang bawah ni pula Jangan turun tangan dulu, jangan turun dulu. Nanti kita nak tunggu. Jangan turun dulu. Nanti kita nak tunggu yang selebihnya angkat tangan pula. Okey, 3AP nisbah
2PB. Okey, baca macam mana? Baca silang kan? AP ni 2. Okey, PB ni 3. Macam tu. So, kita punya ratio ialah AP nisbah PB sama dengan AP ni 2. Okey, AP ni 2. Jadi, kita pun tulis 2. PB ni 3. Jadi, kita pun tulis 3. So, kita dapatlah 2 nisbah 3. Okey ke tak? Angkat tangan semula. Okey, angkat tangan semula. Saya nak tengok yang tak angkat tangan tadi dah okey ke belum? Dia memang tak ada dalam kelas. 30. Ada 4 orang lagi yang tak berespon ni. 31 ada 3 orang yang tak respon. Kita baru ada 34 dalam kelas. Nanti kita nak detect 6 orang lagi tu siapa. Okey? So begitulah kiranya kita tentukan ratio. Okey, turun tangan. Thank you. Saya harap anda dah betul-betul jelas. Okey, nanti kita ulang balik at puzzle tu. Nanti saya bagi ulang balik at puzzle tu, tengok you boleh buat balik ke tidak. Bila kita ulang-ulang benda yang sama, kita akan jadi lebih mahir. Okey, so kita tanda kita punya garis, lepas tu A kita tanda di kiri, B kita tanda di kanan. Okey, kemudian kita tanda P. Kalau awak tak boleh adjust di mana, letak je lah mana-mana di tengah-tengah tu. Okey, itu ilustrasi je. AP. Mana AP? AP berapa? AP berapa? Tuliskan dekat chat AP berapa? AP1. Yes, AP1. AP1. Kita pun masuklah AP1. Okey, mana? Kenapa? AP1. Okey, lepas tu PB? PB2. Okey, bagus. Terima kasih kepada yang menjawab. Okey, PB2. Okeylah. Lepas tu kita darablah silang kan? Kita darab silang merah dengan merah, biru dengan biru. Lepas tu kita kira. So, yang ini 1 times 2 dapat 2 kan. Negative 4 times 2 dapat negative 8. Totalnya 3. Okey, totalnya 3. Okey. Kemudian di sini 5 times 1. 5. Lepas tu negative 1 times 2 negative 2. So kita kira dan permudahkan. Kita dapatlah jawapan dia. Jangan lupa kita permudahkan jawapan tu. Jangan jawab macam ni ni tak siap lagi ni. Kena siap. Kena selesaikan, permudahkan. Dah siap untuk B. Kita tengok C pula kan. Kita tengok C. Okey, C ni pula sama je kan. Kita buat gambar juga. Ni gambar dia. Kita tanda kiri A, kanan B. Kemudian kita letaklah P tu mana-mana di tengah-tengah. Okey, jadi kita nak isi sini. Okey, AP. AP berapa? AP berapa? AP 2. Yes, pandai semua. Okey, AP2. PB? PB3. Okey, kemudian kita darab kan. Balik-balik saya guna gambar yang sama. Kenapa saya duk guna gambar yang sama? Siapa boleh beritahu saya di ruangan chat tu? Cikgu ni semua sama. Dari nombor 1 sampailah nombor 4. Betul ke sampai nombor 4, 7.2 tu? Gambar dia sama je semua. Okey, ada tak sesiapa tahu kenapa saya guna gambar yang sama je semua? Saya tukar-tukar nombor je. Tuliskan di chat tu. Kenapa cikgu buat macam tu? Malasnya cikgu. Semua sama. Kenapa semua sama? Yes, sebab cara jawab dia sama. Okey, kasih Amir. Sebab cara jawab dia memang sama. Sebab tu gambar saya semua sama. So, apa yang saya cuba tunjuk pada anda, semua cara jawab dia adalah sama. Tak kiralah dia nak suruh kita cari koordinat A ke, dia nak suruh kita cari koordinat P ke, koordinat B. Tak ada masalah. Nak bagi ratio macam ni ke, macam A ke, nak bagi ratio macam B ke, pun tak ada masalah. Okey je. Cara jawab sama sahaja. Okey. Tak jawab lagi yang ni, dah cerita benda lain. Okey. Alright. Tengok yang ni. Nampak macam pelik dah ni. Apalah R, ada PT lah, ada huruf H lah, P lah, T lah dan sebagainya. Macam susah je. Tak. Asalkan you nampak ada tembereng garis ni. Nampak tembereng garis. So cara jawab dia samalah. Jadi
Jangan susah hati. Jangan tengok je ada huruf pelik-pelik dah susah hati. Oh, selalu nombor je ni huruf pula. Lepas tu ungkap pula tu. Tak apa. Kita buat je macam biasa. Maksudnya kita buat garisan. Kita titik A ni kita tanda. Kita masukkan koordinat dia. Titik B ni kita tanda. Huruf-huruf lah kita masuk. Kita masuk huruf. Okey. Lepas tu nisbah kita tanda. R kita tanda. Okey. Kita tanda. Alright. So kita masuk. Masuk. Okey, lepas masuk-masuk kita buat apa? Kita buat macam tu jugalah. Kita darab silang juga. So, kita buatlah asing-asing X buat X, Y buat Y. So, yang pertama, ni X dulu. Ni kan, ni P kan? Ni P. So, X ialah yang ini. 2P darab 2. Okey? 2P darab 2. Tu yang dapat 4P tu. Okey, lepas tu 2H darab 3. 6H. Totalnya ada 5 bahagian. Okey, lepas tu kita buat Y pula. Y ialah T. Okey, Y ialah T. Ini saya masuk dalam satu koordinat Anda buat asing-asing lagi bagus. Okey, buat asing-asing lagi bagus. So, kemudian 3T darab 2. 6T. Okey, lepas tu H darab 3. Dapat 3H di situ. Okey, so kita bahagi 5. So, sekarang kita ada apa? Kita ada P ni. Inilah pasangan dia kemudian kita ada yang T ni pasangannya di sini. Okey, saya tak boleh nak highlight sebab class point ni dia tak ada highlighter. Okey, class point ni dia tak ada highlighter. Alright. So, itu ialah nilai-nilai dia. So, kita compare lah. Kita compare apa? Kita compare merah dengan merah. Biru dengan biru. So, kita tengok. Okey, yang ini ialah merah ni kita buat. Okey, sebenarnya ada sesuatu yang saya tak tunjuk. Saya terus darab dia macam ni P sama dengan apa benda ni? 4P tambah 6H. Lepas tu bahagi 5. So, sebenarnya ini sebenarnya per 1. Lepas tu kita darab silang. Okey, yang betulnya ialah darab silang bukan kanan bahagi pergi kiri jadi darab. Tak, konsep yang betulnya ialah darab silang. So 5 darab P, tu yang dapat 5P tu. So 1 darab ke sini tak ada apalah, dia remain di situ. Okey, so kita nampak ni P dengan P ni. So yang kawan tu bolehlah kita kumpulkan kawan-kawan tu kan. Dapatlah P sama dengan 6H. Lepas tu dah tak tahu apa nak buat. Biarlah stop dulu. Okey, kita simpan dulu jawapan ni. Kita simpan dulu jawapan ni. Kita tengok pula yang sebelah. Okey, sebelah. Sebelah tu kita ada T sama dengan 6T tambah 3H. Lepas tu bahagi 5. Samalah juga konsep dia. Dia per 1 kita darab silang konsepnya ialah konsep darab silang. Itu yang dapat 5T tu. Nampak tak? Itu yang dapat 5T. Sama dengan 6T tambah H. Saya padam sebab dia halang kat situ. Okay. Jadi lepas tu apa yang kita boleh buat? Kita nampak ada TT ni. Ini T. Ini T. Kita kumpul lah dulu kan? Kita kumpul. So kita dapatlah H sama dengan negatif T per 3. So soalannya nak apa? Soalan nak P dalam sebutan T. Okey, P dalam sebutan T. So kita jenguk-jenguk. Inilah P-nya kan? Saya nak P jadi solo ni. Saya nak P jadi seorang-seorang ni. So saya nak ambil lah ayat ni. Tapi ini ialah P dalam sebutan H. Soalan tak nak H. Soalan nak T. Maksudnya H ni saya kena ganti. Okey, saya kena ganti. Sebab tu sini kita jadikan H tu perkara rumus. Mungkin kalau anda tak nampak, mula-mula mungkin anda buat 3H sama dengan negatif T. Lepas tu bila you nampak, saya kena gantilah H ni. Baru you jadikan dia H ialah negatif T per 3. Lepas tu yang ni kita gantilah dekat sini kan. Kita darab. Okey, kita ganti, kita darab. So kita buat apa? Kita buat P sama dengan 6 darab negatif T per 3. Lepas tu kita darab lah. So bila kita darab, kita dapatlah jawapan. Tengok ni. P dalam sebutan T. Okey, P in terms of T. Okay, P in terms of T. Okay ke tak?
Okey ke tak? Boleh tak? Okey. Okey tak ada masalah kan? Dia nampak macam susah tapi gambar tu juga, darab macam tu juga kan? So ini 6/1 Sekiranya anda careless, sekiranya anda careless, sentiasa biasakan diri tulis yang per satu ni. Supaya kita nampak betul-betul apa yang berlaku. Cikgu pun careless juga, bukan awak yang careless kan? Cikgu pun careless juga. Jadi bila kita tahu manusia ni careless, jadi kita kena carilah solution dia kan? Jadi kalau kita careless, kita buat per satu. Kita make sure semua ada pecahan. Yang ini pun ada pecahan kan? Yang ni pun ada pecahan, kanan pun ada pecahan. Senanglah sikit kerja kita. Okey, seterusnya kita tengok pula yang seterusnya. Okey, yang seterusnya ni saya nak skip boleh tak? Yang A ni saya rasa saya nak skip A ni. Sebab A ni kan sama kan dengan yang mula-mula tu kan. Okey, kita laju sikit lah A ni. Kita display je lah kan. Titik masuk dia sama dengan soalan 1A tadi. Okey, tak ada apa beza. Okey, sama dengan soalan 1A Okey, saya nak ingatkan yang ini jangan pula you pergi bahagi 4 jadi satu-satu Ada pernah tengok ada orang buat jawapan macam tu. Pelik benar. Tak boleh. Kita pemudahkan yang ini. Lepas tu antara X dengan Y kita janganlah pemudahkan. Okey, antara X dengan Y kita tak payah pemudahkan. Kita nak tengok yang D tu. Okey, kita nak tengok yang D tu. D ni sebenarnya you dah pernah buat sebelum ni tapi saya tak tahu tingkatan berapa. You tengok nisbah satu-satu. Titik tengah. Ini titik tengah. Awak memang dah belajar titik tengah. Kemudian dalam video tu pun kita dah tulis dah. Kita dah start dengan titik tengah dulu kan. Kita terangkan titik tengah. Kenapa titik tengah bahagi 2? Kenapa formulanya ialah X1 plus X2 divide by 2? Kenapa formulanya divide by 2? Sebab it is being divided into 2 equal parts. Okey, 2 bahagian yang sama besar. So itu yang nisbah 1. So gambarnya 1 nisbah 1. Ini kamu dah belajar dah. Saja je dia ulang balik. Okey, saja je dia ulang balik. Apa maksud titik tengah? So bila titik tengah times 1 lah kan? Tu gambar dia. Okey, kita times 1. So kita dapatlah jawapan dia. Senang sahaja. Okey, so itu ialah revision titik tengah. Okey, seterusnya. Lepas tu yang ini. Yang ini dah nombor 4 lah ni kan. Nombor 4 ni kita bincang A je. Boleh kita bincang A sahaja. You tengok K dia duduk di tempat yang berbeza-beza. Macam soalan A ni, K dia duduk dekat koordinat A. Soalan B, K duduk dekat koordinat B. Soalan C duduk koordinat A. Soalan D duduk koordinat P. Lepas tu ada masalah ke? Ada masalah ke K dia duduk merata-rata macam tu? Ada masalah ke? Ada tak masalah? Tak ada masalah kan? Kita masih buat benda yang sama. Kita masih buat apa? Kita masih lagi buat satu straight line kan? Cuma kita kena baca ni lah. Kita baca apa tau? Titik A lepas tu baru titik B. You nampak tak ayat dia? Dia sebut titik A dulu baru titik B. Jadi kita pun masuk titik A dulu baru titik B. Okey, baru titik B. Jadi P ada di antara inilah. Okey, P ada di antara ini. So kita masuklah P dia. Okey, so kita masuk P dia. So kita masuk ni. A-nya kita masuk, B-nya kita masuk, P-nya kita masuk. Cuma kita tak tahu nisbah dia. Okey, kita tak tahu nisbah dia. Kita pakai kiri ke kanan. Jadi tak tahu, kita tulislah MN sebab konsepnya memang MN. Okey, jangan terbalik pula Okey, jangan terbalik pula. So kita pakai MN di situ. Okey, ini AP AP maksudnya dari A sampai P. Ini PB maksudnya P sampai ke B. Okey. Kalau tak guna MN boleh tak? Guna lain boleh tak? AB ke dan sebagainya. Boleh tak kalau saya guna huruf lain? Boleh tak kalau saya tak nak guna MN? Jawab. Boleh ke tak boleh? Kalau saya tak nak tulis MN, saya nak pakai AB lah. Boleh tak? Boleh tak? Tak ada jawapan. Macam mana ni? Boleh ke tak boleh? Boleh kot. Boleh lah. Tak ada masalah. Okey, tapi
Nanti confuse betul. Betul. Itu yang saya nak bagi tahu. Boleh, kita boleh pakai apa-apa untuk mewakili ratio. Tapi nanti kita sendiri yang confuse. Kita biasakan diri pakai benda yang sama. Okey, kita biasakan diri pakai benda yang sama. Maksudnya MN lah. Senang hidup kita. Okey, maksud saya nak tekankan di sini, you tak payah bagi kreatif sangat. Tak perlu kreatif benda ni. Ikut je dia punya flow. MN. Okey, letak koordinat kiri ke kanan, kita pun buat kiri ke kanan. Macam tu. Okey, so kita pun masukkan kan. Kita darab macam biasa kan. Kita darab macam biasa. Okey, kita ikutlah kedudukan dia. Kita ikut kedudukan dia. Mula-mula kita buat ni dulu kan. Kita buat X dulu kan. So bila X, kita tengoklah semua koordinat X je kan. Kita tengok semua koordinat X je. Okey, koordinat X ni kita ada apa? Negatif 5 darab M. Nampak tu? Negatif 5 darab M. Okey, lepas tu 1 darab N kan. 1 darab N. Okey, bahagi M plus N. Lepas tu kita tengok Y dia pula. Y kita masuklah Y ya. Okey, so 10 darab M. Okey, 10 darab M. Lepas tu K darab N. Lepas tu kita nak tengok ni. Kita tengok apa? Kita tengok dalam ni. Kita nak buat X dulu ke? Kita nak buat Y dulu ni? Kita nak cari nisbah ni. Lepas tu kita nak cari K juga. Kita ada dua kerja ya. Kerja pertama kita cari nisbah. Kerja kedua kita kena cari K. Jadi mana yang simple? X lebih simple ke Y lebih simple? X lah lebih simple. Apa masalah dengan Y? Kenapa tak Y? Apa masalah Y? Kenapa anda pilih X? Kenapa anda kata X lebih simple? X ada dua pemboleh ubah je. X ada MN je. Okey, X ada MN je. Kalau you pilih Y, nanti ada K kat situ. So kita kena pilih yang mana lebih mudah. Okey, yang mana lebih mudah? Yang lebih mudah diselesaikan. Jadi kita ambil lah yang pertama ni kan. Okey, yang ni tadi saya dah tunjuk. Saya dah shortcut dah tu sebenarnya. Ini ialah negatif 1 sama dengan negatif 5M tambah N bahagi M plus N. Okey, sekali lagi dia ialah over 1. Lepas tu kita cross multiply. Okey, bila cross multiply kita dapatlah yang ini kita dapat yang ini. So bila dah cross multiply, dah dapat yang ini, kita susun. Okey, kita nak cari apa? Kita tengok balik soalan. Yes, Syaira ada soalan ke? Ya, Syahira ada soalan ke? Tak ada. Okey. So kita nak AP. Kita nak M. Okey, tak apa, tak ada masalah. Okey, kita nak M. AP tu ialah M. Kemudian PB tu ialah N. Okey, you nampak tak? Kita sebenarnya nak cari M nisbah N. Jadi bila kita cari M nisbah N, maksudnya kita cari M apa ni? M per N. Kita nak cari M per N. Okey, M per N. Jadi kalau M per N, kita susunlah kan. Kita susun M di satu kawasan, N di satu kawasan. Lepas tu kita bahagilah kan. Kita bahagi. Okey, apa yang berlaku di situ? Saya nak tunjuk ni. Sebenarnya sini kita saya tunjuk ekstra sikit ya. Saya takut ada yang tak nampak. Okey, 4M nisbah 2N kan. Okey, saya nak bahagi N. Okey, saya nak bahagi N. Sebab saya nak dapatkan M over N kan. Saya guna warna lain. So, saya kena divide by 4N. Nampak tak? Saya kena divide by 4N. So, matematik ni dia sangat adil. Kalau on the left kita divide 4N, on the right pun kita divide 4N juga. Okay, kita divide 4N juga. Okay, so then kita akan nampak ni 4 over 4 is equivalent to 1. So, tinggal M over N. Nampak tak? Tinggal M over N. Lepas tu sini, N over N equals to 1. So, 2 over 4 is equals to 1 over 2. Tapi jangan tinggal jawapan macam ni. Jangan tinggal jawapan macam ni. Ini bukan ratio. Okey, ini bukan ratio. Bukan nisbah. Kalau nisbah, mesti jawab macam ni. So, bila kita baca M dekat atas, N dekat bawah. So, M nisbah N ialah 1 nisbah 2. So, kita jawab macam ni.
Okey tak soalan 4A? Okey tak soalan 4A? Okey thank you kepada yang responding Alright, jadi kita dah ada MN ni, kita nak cari K pula. So macam mana kita nak cari K? Macam mana nak cari K daripada MN? Macam mana nak cari K daripada MN? Kita buat apa pula sekarang nak cari K ni? Tadi kita buat koordinat X kan? Kita pakai koordinat X. So sekarang kita pakai koordinat mana pula? Kita pakai koordinat Y pula. Sebabnya K duduk di koordinat Y. Jadi kita pakai koordinat Y pula. Okay? So bila kita buat koordinat Y ni, kita akan masuk lah. Kita akan masuk M kita 1 kita dah kira dah tadi. N kita 2. Itu yang dapat 10 darab 1, 10. 2 darab K dapat 2K situ. Okay? Dia over 3 kan? Over 3 betul tak? M plus N ialah 3 kan? So 3 times 2 itu yang dapat 6. Okay, saya dah masukkan terus. So siapkan di situ. Dapatlah K-nya negatif 2. Jelas? Jelas? So thank you. Alright. So lepas tu bila kita tengok BCD sama je lah kan? BCD sama je. Okay. So lepas tu kita nak tengok apa? Kita nak tengok slide 26. Okay. Saya dah skip dah. BCD tu saya dah skip dah. Saya nak tengok slide 26. Okay. Slide ni ialah slide yang nanti you buat untuk add puzzle esok. Okay, nanti you buat untuk add puzzle esok sebab yang ni dia kira soalan kebat lah bila ada situasi kan, ada stimulus dia, ada dia cerita benda ni benda tu, so kita fikirkan jalan penyelesaian dia. Okay, sebelum tu saya nak tanya, berapa ramai yang dah cuba jawab latih diri 7.3 ni? Boleh tulis dekat chat box tu, saya Ada? Aduh, tak ada. Seorang pun tak ada. Tadi 7.2 siapa yang dah buat? 7.2 siapa yang dah buat? Tak apa. Kita buat sama-sama sekarang kalau belum buat. 7.2 siapa dah buat? Boleh angkat tangan. Tengok sebenarnya siapa buat kerja, siapa tak buat kerja. Oh, 7.2 pun 6 orang je yang dah buat. Okey, 7.2 pun 6 orang je yang dah buat. Okey, tak apalah. Kita bincang 7.3 Kita bincang 7.3. Kita bincang sama-sama lah ni okey, kita bincang sama-sama. Tapi kita tak bincang semua lah. Maksudnya total ada berapa soalan 7.3 ni? Ada 3 ke 4 soalan Betul ke? 3 ke 4 soalan? Saya tak pasti, saya tak ingat dah. Tengok ada orang bagi tahu. Ada 3 soalan. Okey, 3 soalan. Kita discuss satu je lah. Kita discuss satu je. Okey, selebihnya anda tolong buat Tolong buat. Okey, tolong buat. So, raja di sebelah. Okey, raja di sebelah menunjukkan kedudukan 2 orang pemain bola sepak. Seorang duduk di koordinat P, seorang lagi duduk di koordinat Q. Okey, so koordinat pemain P dan Q dah diberi 46. Sini 46, lepas tu 40, 45. Okey, semua maklumat dah ada. So PQ. Tengok PQ. Kita punya bacaan ialah dari kiri ke kanan. Macam tu. Okay, PQ. So lepas tu apa lagi yang ada? Lepas tu dia kata pemain P. So gerakkan dari P pergi ke Q lah. Betul lah nak panah kita gerakkan dari P pergi ke Q. Okay. Pemain P ingin menendang bola kepada pemain Q. Tapi tak cukup kuat pula. Jatuh dekat kedudukan 2/3. Apa maksud kedudukan 2/3 tu? Jadi itulah ratio yang dia cuba sampaikan. Katakanlah saya letak situ titik R. Okey, saya letak situ titik R. So boleh tak anda tuliskan rationya? Tuliskan rationya. Maksudnya PR. Nisbah RQ. Berapa? Cuba tuliskan rationya di chat box kita. Okey, tuliskan ratio. Berapa ratio dia? PR RQ. Berapa ratio dia? PRRQ. Baru 2 jawapan. Baru ada Zahrul dan Rifki.
Okay, ada jawapan dari Intan juga. Tak apa, kita tunggu. Fikir dulu, fikir dulu. Fikir dulu. PRRQ. Okay, lagi. Ramai jawab 2:3 ni. Teruskan. Kita tunggu dulu jawapannya. Ada yang baru nak berfikir ni. Okay, ada dua jenis jawapan ya. Dua jenis jawapan. Ada yang dua je tu kenapa? Okay. Ada jawapan lain-lain dah. So saya nampak ada confuse di situ. Okay, ramai jawab 2-3. 3-2 pun ada. Apa tu 2-1 ada sebilangan. Okay, kita discuss ya, kita discuss. Okay, macam mana kita nak tahu ratio dia berapa? Tadi nampak macam dah jelas, rupanya tak jelas balik Okay, kita tengok. 2/3. Okay, mungkin ada yang kata 2/3 tulis dalam bentuk nisbah. Tu 2/3 kan? 2/3 tulis dalam bentuk nisbah 2:3 lah. Betul. Tetapi ini adalah total. Total maksudnya PQ. Cuba tengok balik. Faham ke tak tu? 2/3 memanglah 2:3. Anda tak salah. Tetapi 3 tu adalah total, which is PQ. Nampak ke tidak? Awak nampak tak PQ tu sebenarnya adalah 3 parts. Okay, PQ tu sebenarnya ialah 3 parts. Saya nak apa? Saya nak PQ ke? Saya nak PQ ke? Saya nak RQ. Okay, saya nak RQ. So, saya harap yang jawab 2:3 dengan yang jawab 3:2 tadi, anda nampak. Okay, sekarang dah nampak ke belum? Tulis dekat chat box tu. Dah nampak ke belum sebenarnya? Dah nampak Okay, bagus. Alright. Anda tak salah. Okay, anda tak salah. Cuma apa yang anda tunjuk adalah PQ. Okay, apa yang anda tunjuk itu ialah PQ. Jelas So nanti esok jawab at puzzle tu jawab betul-betul Okay, jawab betul-betul. Okay, kita pergi ke next tau. Kita pergi ke next. Saya padam dulu Okay, saya padam dulu. Jadi kita nak buat apa ni? Kita nak isi lagi lah kan? Kita nak isi apa? Situ 2. Okay. Lepas tu atas tu 1. Tahniah kepada yang jawab dengan betul. Okay. Tahniah juga kepada yang nampak dah ni. Maksudnya lepas ni takkan buat kesilapan. Sebab anda dah nampak. So lepas tu kita buat apa? Kita darab silang lah kan? Kita darab silang kan? Kita nak tentukan koordinat R ni kan? Kita pun ambil lah 40. 40 darab berapa? 40 darab 2 kan? 40 ni darab 2. Dapatlah 80 kan? Lepas tu 4 darab 1. Dapat 4 di situ. Totalnya 3. Kita divide by 3. Okay, lepas tu koordinat Y pula. 45 times 2 dapat 90 di situ. Okay, 6 times 1 dapat 6. Divide by 3 So lepas tu kita pun kira. Kira-kira boleh kira ke? 28-32. Okay, so kita dapat 28-32. Alright, selesai nombor 1. Okay, kita ada masa lagi. Kita tengok nombor 2. Okay, kita pukul berapa ni? Baru pukul 9 kan? Okay, so raja di sebelah. Kita baca dulu Raja di sebelah menunjukkan pelan sebatang lebuh raya lurus antara dua bandar. Okey, ada bandar A, lepas tu ada bandar B. So, seorang jurutera ni dia nak bina 2 buah rumah rehat antara 2 buah bandar dengan keadaan kedua-dua buah rumah rehat membahagi lebuh raya kepada 3 bahagian yang sama jarak. Baca betul-betul ayat tu. Membahagi lebuh raya kepada 3 bahagian yang sama jarak. Okey, kita balik kepada whiteboard. Cuba lukiskan
manakah kedudukan rumah rehat 1 dan rumah rehat 2? Dan tunjukkan ratio dia. Saya nak anda yang lukis. Okay, saya nak anda yang lukis. Boleh masuk ke page 2 Boleh masuk ke page 2. Tadi page 1 kita dah ada pengiraan Sebenarnya tolong screenshotkan you punya pengiraan tu Okay, screenshotkan you punya pengiraan tu supaya nanti kita ada bukti dia kan. Kita boleh simpan bukti tu. Okay, kita boleh simpan bukti tu. Kita pergi balik kepada whiteboard Kita pergi balik kepada whiteboard. Kita tengok balik whiteboard. Okay, lukis. Okay, dekat screen saya ada soalannya. Okay, dekat whiteboard tu you boleh lukiskan. Mana yang dah terkeluar boleh masuk balik, gunakan link yang sama. Rakan-rakan yang ada ni tolong kopikan link. Okay, tolong kopikan link supaya kawan boleh masuk semula. Saya nak tengok kedudukan rumah rehat 1 dan rumah rehat 2. Tandakan mana bandar A. Tak payah sengit lah, tak payah sengit. You boleh buat straight line yang mengufuk, tak ada masalah. Okay, kita nak ilustrasikan je kan. You boleh buat straight line yang mengufuk. Lepas tu, you tanda mana R1. Kita guna R1 untuk rumah rehat 1. Kita gunakan huruf R2 untuk rumah rehat 2. Tunjukkan ratio dia. Ataupun sekiranya anda rasa macam, saya kena ada 2 gambar lah sebab ada rumah rehat 1 dengan rumah rehat 2 kan. Asingkan gambar tu, ikutlah pemahaman anda, tak ada masalah. Okey, ikutlah pemahaman anda, tak ada masalah, boleh je. Mana-mana satu pun boleh. Bukan Alisha je problem Tadi Alisha pun tak sihat siapa? Aisyah Munira pun tak sihat. Okey, Raja dah ada dah. Tengok. Tapi ratio belum okey, Syed pun dah ada. Okey, Najla pun dah ada. Okey, mana lagi? Zarul belum. Okey, kita tengok Hazira dah ada tapi tak nampak lagi bandar dia mana. Rumah rehatnya mana, rasionya berapa. Okey, Aina dah sudah. Tapi belum ada ratio. Saya nak ada ratio sebab saya nak tahu ratio. Kita nak pakai ratio tu. Okey, Amir Ghazi pun dah ada tapi belum nampak ratio. Rifki dah ada koordinat ke? Dah ada 1, 3, 2, 3 tu? Apa yang 1, 3, apa yang 2, 3, Rifki? Okey, kita tengok lagi. Ada yang dah sudah ke, yang dah siap ratio ke? Intan pun tak ada lagi, tak nampak lagi rumah rehatnya di mana. Okey, Raja dah tulis dah ratio di situ. Okey, Raja dah tulis dah ratio di situ. Jadi bila you dah tahu benda tu, so you bolehlah jawab. Teacher. Ya. Yeah. Teacher nak ratio A to B ke A to R1 dengan A to R2? Itu yang saya kata, kalau you rasa you perlu 2 gambar, you buat 2 gambar. Kalau you rasa 1 gambar dah cukup, you boleh buat 1 gambar. Ratio tu you boleh masukkan dalam gambar rajah. Tengok macam Najla buat. Alah, perfectnya Najla ni. Macam ni pun boleh. Okey. Dia dah tunjuk. Kalau R1, ratio dia macam tu. Kalau R2, ratio dia macam tu. Nampak tak? Okey tak? So bila you dah ada ratio macam tu kan, you dah ada gambar macam ni kan, dan you dah tahulah bila nanti you jawab, tengok macam ni kan. Nanti you tahulah macam mana nak jawab. Bila kita nak buat R1, kita nak cari koordinat R1, you nak pakai ratio yang mana satu. Bila nak cari koordinat R2, you nak pakai ratio yang mana satu. Okey, macam tu lah. Nanti awak hantar bukti-bukti ni dalam grup nanti kan cantik macam tu. Semua dah tahu dah. Semua buat semua buat. Saya masuk teruslah ya kehadiran hari ni
Sementara awak tengah melukis tu kehadiran. Hari ni berapa hari bulan dah? 7 kan? Ini Ali. Masuk je lah. Saya buat folder Ali untuk anda masukkan you punya bahan-bahan yang you screenshot sekarang ni. Okey, masukkan bahan-bahan ni. Saya kira ni PBD saya dah tak minta homework anda tau. Okey, saya percaya anda akan buat. Okay, saya percaya anda akan buat. Sebab saya tanya pun you jujur je kan. Berapa orang yang dah buat 7.2, berapa orang yang dah buat, tengok. Okey, Ain pun dah ada. Okey, Ain Dura pun dah ada cantik-cantik macam ni kan. So bila you dah ada ratio ni, seterusnya rasa-rasanya cikgu nak suruh buat apa? Dah ada ratio, cikgu nak suruh buat apa agaknya? Zaro pun dah ada ratio kan? Selepas tu agaknya saya nak suruh buat apa pula? Saya kena tengok checkbox ke? Tak dengar pun awak ada ni dekat checkbox ke? Ada ke? Lepas selesaikan. Najlah kata cikgu nak suruh selesaikan. Cari koordinat. Okey? Cari koordinat lah. Dah ada gambar cantik-cantik, dah ada ratio kan. So seterusnya ialah cari koordinat rumah rehat 1 dan rumah rehat 2. Okey. Saya tengok kan cantik sangat lah tulisan you all kat sini. Saya nak tanya you all ni ada writing tablet ke sebenarnya? Najla? Pakai iPad. Dia boleh tulis. Aindura? Ni semua mesti ada stylus ni yang boleh tulis cantik-cantik ni. Betul ke? Aindura pakai apa? Ada ke orangnya? Ke mic-nya tak boleh berfungsi? Ke saya kena tengok chat? Banyak benda kena tengok. Ada juga. Okey, ada juga. Saya kena tengok 2 tempat, 3 tempat. Banyak tempat lah. Okey. Raja pakai apa? Raja pun tulis okey je tu. Pakai jari je ke? Raja pakai jari je ke? Welcome. Raja ada welcome. Raja ada welcome. Saya nak tanya yang tulis cantik-cantik ni sebenarnya apa alat yang dia ada? Intan? Intan pakai apa? Intan pakai kertas je. Wah, tapi dia boleh tulis dengan cantik. Teranya Intan. Okey. Kita tengok ni siapa ni? Fizana pakai apa? Fizana pakai apa? Fizana pakai tikus. Boleh lukis braces tu. Yo, hebatnya. Terpendam kan? Rupanya pegang mouse pun boleh buat cantik-cantik macam ni. Tengok Aina punya pun. Aina pun pakai tertikus kot. Fizana memang talented Wah. Dia memang pandai melukis ke apa? Okey? Pandai cikgu. Dia pandai lukis Alamak, tiba-tiba internet unstable pula. Internet ni. Rifki buat dengan tertikus juga ke Rifki? Tulisan pun cantik je tu. Rifki? Tertikus juga? Wah, awak ni memang hebat-hebat lah. Ni pun saya tengok Cik Wan pun tulisan elok je ni. Cik Wan pakai apa? Mouse je cikgu. Mouse je? Wah, dah biasa main laptop dah boleh menulis dengan mouse Saya kalau suruh tulis dengan mouse, tak boleh baca lah kot. Tu yang kena ada welcome. Okey, duk bercakap-cakap tu sementara tunggu awak buat jawapan sebenarnya. Kita tengok ada tak yang dah ada. Saya pun tulis cantik. Zaro tulis cantik Cantik-cantik. Zaro kira koordinat. Okey? Kira koordinat. So sementara tunggu jawapan, you tengoklah parents dah bagi macam-macam kan. Ada yang bahagianya ada iPad, ada writing tablet kan. Kita gunakanlah sumber-sumber yang parents kita bagi tu untuk belajar bersungguh-sungguh Zaro nak juga. Naklah kan. Zaro dah pergi second page ke apa? Kenapa saya tengok hitam tu? Kenapa hitam? Putih dah kosong tu. Okey, kita tengok dah ada tak jawapan. Saya nak habiskan soalan ni. Soalan 3 saya tak nak jawab. Saya simpanlah satu untuk anda berfikir sendiri kan. Satu tu saya dah terangkan. Nombor 2 ni kita jawab sama-sama dalam whiteboard kan. Nanti nombor 3 jawablah sendiri. Kita tengok mana koordinat R1, R2.
Semua dah kembang-kembang lupa nak jawab soalan Okey, terror lah boleh tulis macam tu. Okey. Kita tunggu jawapan kejap Mana ada yang dah ada ke? Saya tengok jap kod-kod saya terlepas pandang. Daniel ni ada lagi dalam kelas ke Daniel? Kamil ada kot. Kamil dah ada tulis R1, R2 tu. Cuma ratio tak ada. Tu bunyi apa? Luqman Fitri. Luqman Fitri baru datang. Luqman Fitri kenapa? Tak bangun. Ya Luqman? Baru masuk. Tapi tak boleh masuk board. Daniel tak boleh masuk board. Tak apa. Tak boleh masuk board, boleh buat di kertas. Okey, Daniel teruskan. Luqman baru datang ke Luqman? Luqman baru bangun ke? Nanti Luqman kena tengok balik video. Luqman ni masuk ke tak ada? Saya tengok macam dia masuk. Bukankah saya nampak nama Luqman tadi? Ada tu Luqman baru masuk. Hello Luqman. Mana Luqman ni? Nampak dia masuk tapi rupanya tak ada. Dah ada jawapan ke belum? Belum nampak jawapan. Kita tutup dengan jawapan R1 dan R2. Okey, belum nampak. Awak sedang mengira di kertas dahulu. Baru nampak Intan. Intan sedang mengira. Okey, Intan tengah kira R1. Raja pun tengah kira R1. Aindura pun tengah kira R1. Najla pun dah nak siap. R1 dah siap. Okey, Najla R1 dah siap. Tinggal R2 Soalannya minta R1 dengan R2 Soalannya minta apa? Baca balik soalan jap. Mana soalan saya? Tentukan koordinat kedua-dua buah rumah rehat. Yes, tentukan R1 dan R2. Okey, soalan minta tentukan R1 dan R2. Jadi kita tentukan R1 dan R2. Okey. Zahrul pun dah siap R1. Kita akan tengok R2 pula Okey, ni jawapan Danish. Danish pula dah Danish. Mana Daniel Okey, Daniel dah hantar jawapan. Daniel ke ni, betul ke? Betul ke yang hantar jawapan pada saya adalah Daniel? Daniel? Okay. Daniel, tulis nama dekat kertas tu Daniel. Daniel, jangan masuk dekat WhatsApp saya Daniel. Daniel pergi masuk dekat Telegram. Boleh tak Daniel? Saya dah buat folder dah dekat Telegram tu. Masuk dalam folder kelas. Okay, masuk dalam folder kelas Daniel Okay. Daniel dah siap dah. Daniel dah ada jawapan semua. Buat di kertas lebih mudah kan? Tapi kita naklah interaktif macam ni. Bolehlah conteng-conteng. Kita share-share jawapan. Okay, kita tengok siapa yang sebenarnya dah siap. Okay, ramai dah siap R1. Syed tu dah tergendala ke ni Yasmin ni? Tak ada tulis apa-apa dah. Okay. Nak kena belajar lukis-lukis, tulis-tulis dengan tertikus ni Okay, Imtiaz tak nak kira ke Imtiaz? Dah tak mengira dah tu? Sedang kira di mana? Okay, Arina dah tak ada dah tu, dah terkeluar. Cik Wan dah pergi next page ke? Dah kosong tu? Rifki buat di kertas susah nak buat situ Rifki buat kertas. Boleh Rifki. Nanti pastikan dekat kertas tu ada nama Ataupun you pastikan you send tu ada nama di situ Kadang-kadang you letak nama glamour-glamour. Saya tak tahu siapa sebab you punya username tu glamour kan. Kalau yang pakai nama glamour untuk username tu dekat bawah tu tulislah caption dia Dah ada ke? Okay, kita tunggu awak habiskan Okay, Raja dah siap R1 dengan R2. Aindura pun sikit lagi nak siap. Okay, kita tengok Najla pun on the way dah R2-nya. Okay, Zarul dah siap. Tapi jawapan Zarul R2 dengan Raja lain. Apa yang lain? Kenapa lain?
2 darab 2, 1 darab 5, 9 bahagi 3. Apa ni? Raja check Y R2. Raja check koordinat Y untuk R2. Okey, bagus. Alright, check Kita tengok compare macam ni, kita nampaklah jawapan dia kenapa lain jadi kita boleh check ada kesilapan di mana. Okey, Zaro dah siap dua-dua. Jawapannya sama macam Najla. Sama juga macam siapa lagi yang dah siap. Okey. Aindura sama. Sama, yes, sama. Okey, Raja baiki sikit, dia dah baiki dah dia punya Y tu. Okey, Intan yang pertama sama. Okey, betul Intan. Fizana belum siap lagi. Okey, Hazira R2 ialah 23. Yes, R2 ialah 23, betul. R2 ialah 23. R1 ialah -14, betul. Kita ada mana lagi? Belum, tak ada dah. Yang lain-lain buat di kertas kot. Okey, yang lain-lain buat di kertas kot. Okey, screenshotkan kita hantar tau. Okey, so kita tengok jawapan Okey, so masuk ratio -14, 23, sama kan? Senang ke susah? Saya pun tulis cantik. Dekat board last. Kita nak tamatkan kelas ni. Okey, saya nak tamatkan kelas dekat board last ni. Senang ke susah tembereng garis ni? Boleh tulis di board yang sama. Ataupun nak pergi new board pun bolehlah, ikutlah. Banyak je ruang tu saya tengok, banyak lagi ruangnya. Bagi tahu saya tembereng garis ni senang ke susah? Tak nak tulis dekat chat, tulis dekat whiteboard. Okey, tulis dekat whiteboard. Senang ke susah? Senang betul Zahrul kata. Okey, saya sorry saya minta maaf pada Abu Bakar. Saya selalu nak minta maaf pada Abu Bakar sebab saya tak asingkan kelas. Okey, saya tak asingkan kelas, saya tak pakai bahasa Inggeris yang saya sepatutnya pakai. Saya nak tanya lagi Abu Bakar ni. Banyak kali dah saya tanya, saya takut ada komplain sebenarnya. Abu Bakar, kita teruskan macam ni okey ke? Ke kita kena pecahkan kelas? Perlu ke tak perlu? Boleh jawab dalam chat box. Perlu ke tak perlu saya asingkan? Tak perlu Confirm saya takutlah nanti tiba-tiba saya kelas DLP cikgu ajar dalam bahasa Melayu. Sudah. Dah bulan 9. Saya dah banyak kali tanya kan. Saya takut juga nanti kamu nak. Tapi saya cubalah in between tu saya campur-campur sikit-sikit macam tu kan. Okey, senang betul. Okey je Okey, janji tak ada komplain. Okey, saya cubalah campur-campur bahasa Inggeris sikit. Syairah kata senang, Zarul kata senang betul. Okey, easy. Okey, tak ada susah kan? Senang, memang senang. Kita ikut je cara. Okey, Isya Ansem pun kata senang. Okey, boleh-boleh je. Okey, tak apa Imtiaz, kita tambah lagi latihan Okey, Aina kata senang Okey, so far okey Rifki, bagus. Alright. So sekarang ni saya nak ambil attendance. Saya rasa attendance yang kamu bagi saya tadi macam tak betul. Saya nak tamatkan kelas dah tapi saya kena ambil attendance dahulu. Saya ada 34 je baru. Baru ada 34. Maksudnya ada 4 orang tak ada. Okey, 4 orang tak ada. Raja, tolong saya cek 4 orang tu adalah siapa. Cik Wan, tolong saya cek 4 orang tu adalah siapa. Yang PM saya tadi adalah Aisyah Munira dengan yang kamu kata Alisha tadi Saya nak tahu 4 orang yang hilang tu sebenarnya siapa. Bukan 4 orang hilang, 6 lah. 36 ni, 2 tu saya. Satu tu saya, satu tu skrin saya. So ada 6 orang tak ada dalam kelas sekarang. Tolong saya detect, saya nak tahu sekarang juga. Raja dan Cik Wan tolong. 6 orang lagi tak ada ni. Ahmad Nabil confirm tak ada. Saya nak tanya Ahmad Nabil ni dia masuk tak kelas lain Ya, rakan-rakan kelas Ali, Ahmad Nabil ni masuk tak kelas lain? Dia hanya tak masuk AdMax ke? Ataupun kelas-kelas lain juga dia tak masuk? Respon rakan-rakan kelas Pak Ali.